Saya dengan SG Partner, saya starting memang dengan SG Partner lebih kurang dalam setahun lebih lah. Lepas tu saya cuba explore lagi dalam bidang hartanah dengan another company. Okey, saya belajar beberapa teknikal untuk pengurusan untuk pinjaman government lah. Tapi sebelum saya join SG Partner, saya seorang peniaga. Bayangkan, saya meniaga pasar malam, saya pernah meniaga buka stall burger, saya meniaga MLM. Bayangkan, MLM pun saya terlibat macam-macam. Senang cerita, saya memang suka berniaga lah. Sebab apa? Saya mungkin latar belakang family saya berniaga kan. So kita dah nampak cash money tu. So itu yang menyebabkan saya tertarik nak berniaga pada saya belajar. So saya tengok yang mana lebih berkesan kalau saya start daripada sekarang ni, apa benda yang saya patut buat. So saya pilih, saya rasa kena berniaga dulu kot kan. And the end nanti bila saya dah ada duit, itu planning saya, ada duit banyak, saya boleh pergi belajar je kat mana saya nak. Okey, dalam bidang hartanah ataupun termasuk dengan SG Partner, pendapatan saya hampir 200,000 lah. Alhamdulillah, syukur sangat. So kasar lah 200,000 tu kasar, tolak kos office apa semua. Sebab saya ada office saya sendiri dan saya juga ada kita punya team admin, so bayar gaji apa semua, kasar dan 200,000 lah dalam capaian 3 tahun lebih ni. Okey, kata apa, tindakan luar biasa tu. Okey, saya ingat lagi first saya join SG Partner dulu. Masa tu memang saya tak ada income yang stabil lah. Masa tu anak satu, bayangkan anak satu, so komitmen nak sewa rumah pun tak ni kan. Masa tu agak struggle lah. So saya kenal dengan SG Partner, saya nampak peluang ni baik ni sebenarnya. So masa saya start tu, selalunya peluang ni datang dalam keadaan kita tak ready lah, betul. So saya kenal SG Partner masa tu tak ada duit sangat lah, senang cerita kan. Duit nak running property kita faham ambil masa untuk kita dapat commission. Tapi bagi saya, apa yang guru saya bagi tahu, property ni memang menguntungkan, tetapi kena untuk 6 bulan pertama kena all out. So macam mana saya all out tu, bayangkan saya tak ada, masa tu ada RM50 je. Saya naik Myvi masa tu, kereta Myvi. Okey, saya punya prospek dekat Ipoh. Saya duduk dekat masa tu dekat Ceras. Saya datang, saya cakap dengan coach Syami, coach saya ada appointment. Selalunya coach follow saya je, kita pergi atas tiket kereta dia, minyak apa semua dia sponsor lah. Tapi hari tu dia ada benda lain. So saya kena pergi juga sebab klien tu memang betul-betul nak beli, bayangkan. So ada RM50. Saya cakap, coach macam mana ni, saya duit minyak tu saya rasa tak lepas ni. Coach cakap pergi je. Saya cakap, oh pergi je saya pun selamba je lah, pergi je lah dengan harapan mesti close, buat balik file, full dokumen, supaya bila submit tu saya dapat advance kan. So saya pergi dengan RM50, saya bawa isteri dan anak-anak saya pergi, alhamdulillah sampai. Saya tinggal anak dengan isteri saya dekat Jasko dekat Desa Bengkalan masa tu. Saya pergi rumah prospek dengan tak pernah closing apa-apa, selalunya coach yang bantu buat presentation, saya pakai bedal je kan. Tapi alhamdulillah close, bayangkan close. Saya terus call coach Syami, coach alhamdulillah close. Terus coach bagi saya RM100 untuk tampung saya balik ke KL balik. Bayangkan, kalau ikutkan secara logik manusia fikirlah bagi kan, memang benda tu agak macam yelah gila apa kan, RM50 kau daripada KL pergi ke Perak semata-mata nak ambil tu, betul nak proses lambat tapi ni magic yang Allah bagi. Kalau kita betul-betul yakin dengan rezeki dia, bayangkan. Alhamdulillah saya boleh balik, dia boleh bagi duit minyak kat 100, lepas tu saya claim advance 500 saya dapat. Itu yang sangat-sangat bagi saya tak pernah saya buat lah kan. Okey, macam mana saya naikkan semangat ejen-ejen? First kali saya tunjukkan benda ni tak susah pun sebenarnya. Kena tahu cara macam mana nak buat. Contoh, kalau contoh macam kita buatkan satu sistem kerja yang saya buat, saya praktikkan, saya bagi dia klien, saya dapatkan, saya tolong dia runkan iklan dan sebagainya, dapat saya monitor sampai dapat appointment. Pada dapat appointment saya bantu untuk buat closing. 2 ke 3 kali saya buat, alhamdulillah dia boleh faham. Tapi kalau keadaan dia agak down dan sebagainya, apa yang saya cakap dengan dia, kita sebenarnya tak berhak pun nak rasa down sebenarnya, sebab kita kalau ikutkan setiap ujian yang kita lalui,
kan, kesusahan yang kita lalui itulah membuatkan kita untuk ada kekuatan di kemudian hari lah. So macam saya cakap lah, macam Nabi kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia saat dia dilahirkan pun, bayangkan dia tak ada seorang ayah, dia tidak dapat melihat seorang ayah kan. Tiba-tiba ayah dia meninggal dalam keadaan dia dalam kandungan ibu dia lagi. Lepas tu saat bila dia dilahirkan, dia tak boleh nak duduk bersama dengan ibu dia, bayangkan. Banyak tak boleh duduk dengan ibu dia, kena duduk dengan ibu susuan dia kan. So sangat kecil lagi orang dah buru kan, kaum Yahudi ni buru dia untuk bunuh dia. Sebab apa? Dia tahu akhir zaman ni akan lahirnya satu Nabi akhir zaman kan. So dia nak bunuh Nabi. Bayangkan hidup dalam keadaan macam tu dalam usia 6 tahun. Nabi ditemukan dengan ibu dia Aminah. So bayangkan dalam keadaan tu ada perjalanan Nabi tu daripada saya tak ingat daripada mana. So agak jauh lah perjalanan tu bersama dengan ibu dia, dan ibu dia meninggal dunia dalam keadaan perjalanan nak balik ke rumah atuk dia lah kan, Abu Talib kan. So bayangkan dalam keadaan usia 6 tahun tu, ujian, cabaran apa yang Allah bagi. Hari ni Nabi Muhammad sangat orang yang berpengaruh di dalam dunia lah, sejarah peradaban manusia, betul tak? Sama juga kita hari ni, kalau kita rasa susah, rasa perit macam ni, sebenarnya itu adalah satu latihan, persiapan yang Allah nak bagi kita supaya di kemudian hari kita kuat, dan insya-Allah kita boleh buat apa benda yang lepas ujian yang kita lalui. Samalah saya selalu share benda-benda macam tu, benda yang logik dan juga magic daripada Allah. Jangan pegang pada logik lah, jangan pegang pada logik manusia ni. Saya cakap tadi, peganglah pada magic yang Allah nak bagi. Saranan, okey, alhamdulillah. So saya bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya duduk dalam bidang property hari ni. Saya pun tak sangka. Saya ingat saya seorang usahawan peniaga F&B lah, sebab saya dulu memang banyak niaga makanan. So saya tak ada dorongan daripada keluarga pun, kalau ikutkan. Tapi saya ada satu keinginan yang kuat yang saya nak ubah kehidupan saya dan juga keluarga saya. So apa yang saya cakap, saya bersyukur sangat. Sebab apa saya kenal dengan bidang property ni? Sebab tambah-tambah di SV Partner kan. Bayangkan di SV Partner ni anda datang bawa diri je. So tak perlu nak bermula macam mana saya start dulu kan, kena tipu macam-macam lah dengan company-company lain, dengan broker-broker lain, kena tipu dan sebagainya. So bila di SV Partner ni, alhamdulillah, sebab apa? Sistem pendidikan dah ada, okey, sistem apa lagi, pengurusan yang bagi saya kita tak perlu nak fikir. So kita hanya fokus pada marketing dan juga jualan. Marketing pun kita ajar. Untuk ilmu-ilmu yang di luar sana, bayangkan kena bayar puluhan ribu, belasan ribu, ada di SV Partner insya-Allah. Cuma anda kena betul-betul nak belajar dan nak ubah. Ya, sebab apa? Property bagi saya best. Sebab apa? Dia dalam kehidupan ni ada dua, makanan dan juga tempat tinggal. Betul tak? Benda yang sangat penting, makanan, tempat tinggal. So dua-dua ni manusia perlukan selagi dia hidup di muka bumi ni.